Ya, dengan peruntukan RM50 juta, Magic akan membantu dalam pendaftaran harta intelek dan menawarkan kemudahan untuk latihan dan mentor. Manakala tambahan RM20 juta juga disalurkan untuk menyokong pembangunan sosial. Bersama kami hari ini Timbalan Pengarah Kanan Unit Strategik Nasional Kementerian Keuangan Dr. Aminuddin Hashim. Selamat datang Dr. Amin ke studio dan terima kasih kerana bersama Nasional 1. Baik, Dr. Magic memulakan aktivitinya bulan ini. Ya, selepas dilancarkan dan mungkin boleh Dr. senaraikan antara aktiviti permulaan bagi program yang disusun sepanjang bulan Mei ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kerana menjemput Kementerian Keuangan untuk berkongsi apakah visi dan misi Magic selepas ini. Setelah dirasmikan dengan gemilangnya pada 27 bulan April yang lepas dan disaksikan oleh Obama. So kita berharap bahawa sekarang pacuan lebih agresif oleh Magic ini. Dalam untuk jangka masa pendek ini, dalam 5-6 bulan, kita akan beri tumpuan kepada pembangunan keusahawanan dari segi apps, termasuklah game, kemudian beberapa perkara yang berkaitan dengan pembangunan software, termasuk aplikasi dan sebagainya. Turut kita berikan fokus ialah dalam sektor bioteknologi dan juga untuk social enterprises. Tapi bukan pada tiga ini saja. Kita akan pada masa panjang, kita akan kembangkan kita punya bidang untuk agroponia ataupun tekstil dan sebagainya. Yang pentingnya adalah projek ini diusahakan untuk golongan muda 40 tahun ke bawah. Sebab kita tahu 13 juta mereka ini berada di Malaysia sekarang ni. Kita 13 juta orang ini adalah daripada golongan muda. Dan dalam masa 5 hingga 6 tahun mereka ini akan menyumbang kepada pembangunan negara kita. Dari segi ekonominya, sosial, infrastruktur dan sebagainya. Oleh yang demikian, yang amat berhormat Perdana Menteri dalam merancana untuk mengadakan Magic ini, ia memandang bahawa sektor keusahawanan merupakan sektor yang utama yang boleh kita tunjulkan untuk membangunkan ekonomi negara kita. Jadi kembali kepada soalan saya tadi, program secara spesifiknya sepanjang bulan ini untuk permulaan. Secara spesifiknya kita akan membangunkan beberapa latihan macam yang kita tahu ketika Presiden Obama berada di sini, kita telah mengadakan MOU bersama Up Global, bersama startup, bersama Stanford University. Di sini kita akan bekerjasama dengan mereka untuk membangunkan satu program bimbingan, program latihan yang agak unik. Belum ada lagi di Malaysia ini. Bagaimana kita dapat bersama-sama membangunkan program-program bersama mereka. Agaknya sudah dahulu rangka kerjanya berbeza. Sekarang dengan adanya startup dengan Up Global, dengan Stanford University, metodologi tertentu boleh kita perkenalkan. Contohnya, sekiranya adik-adik kita tadi berminat dengan program membangunkan games ataupun aplikasi. Jika kita dapati bahawa mereka ini amat menyerlah, amat berbakat, kita akan ambil mereka bawa ke Stanford University. Di situ akan mereka menjalani latihan di situ selama 3 ataupun 2 bulan. Bergantung kepada bagaimana mereka nak memasarkan produk-produk mereka. Dan saya suka sebenarnya Dr. Amin katakan tadi satu program yang cukup unik dan tidak pernah diwujudkan lagi. Saya juga difahamkan setakat ini yang dilaporkan 7,000 orang sudah pun memohon untuk mendapatkan bantuan melalui Magic ini. Jadi apa kriteria permohonan kepada peserta yang ingin menyertai Magic ini? Apabila kita diberi amanat tanggungjawab oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk mencari sebanyak mungkin anak-anak muda ini bekerja dalam sektor keusahawanan, kita pun telah bekerjasama dengan beberapa NGOs yang berkaitan dengan keusahawanan, termasuk juga KBS, Kementerian Belia dan Sukan. Di sini kita dapat berjumpa dan menerangkan apakah itu keusahawanan. Melalui satu hari program camp dengan mereka, di sinilah kita dapat berjumpa dengan 7,000 dan kita jemput mereka datang ke pelancaran Magic. Di situ mereka akan faham apakah keusahawanan, bagaimana selama ni mereka tahu untuk menjadi usahawan di peringkat tempatan saja. Dan bagaimana untuk menjadi usahawan di peringkat global. Magic akan menyediakan platform tersebut. Daripada 7,000 ini kita akan bangunkan fasa yang kedua seterusnya
mereka akan bersama-sama dengan Magic, bersama-sama dengan Kementerian Kewangan, mereka akan menjalani latihan yang tertentu dalam 2-3 minggu. Sekiranya mereka itu menunjukkan bakat ataupun mempunyai idea yang amat cemerlang, macam saya cakapkan tadi, apa salahnya kita bawa mereka ke Stanford University untuk lebih mendalami bagaimana hendak menjadi seorang usahawan di peringkat global. Apa mungkin agaknya esok Facebook daripada Malaysia, Google daripada Malaysia dan sebagainya. Sebab kita tahu tahun lepas sahaja beratus aplikasi ataupun games telah diwujudkan di Malaysia. Siapa tahu Live Apply datang dari Malaysia. Memang dibuat di Malaysia. Tetapi ia dijenamakan oleh jenama di barat. Tidak dijenamakan jenama tempatan. Sebenarnya itu adalah produk adik-adik kita dari tempatan daripada Malaysia. So dengan adanya Magic tadi, macam kita cakapkan tadi, okey, kalau adik pandai dalam bidang ini, kita registerkan mereka, kita patentkan produk mereka, jadi mereka jadi hak tempatan. Dan daripada situlah dengan Magic ini, dengan usaha sama dengan beberapa syarikat global, kita mungkin produk adik tadi boleh kita pasarkan, boleh kita ketengahkan. Kewujudan kehadiran Presiden Obama itu ataupun siapa saja sebenarnya membuka lebih banyak ruang untuk kita tembusi pasaran global, tidak lebih dan tidak kurang. Dan Doktor, saya percaya sebenarnya modal insan di Malaysia memang berbakat. Dan 7,000 orang itu adalah pasukan pertama, kumpulan pertama yang diserap ke dalam Magic ini. Kita sebenarnya ada database mulai tahun lepas. Sepatutnya daripada semasa GS itu yang Presiden Obama datang tapi tidak datang. So kita telah dapat masukkan dalam database di Kementerian Kewangan dalam lebih kurang 6,200. Tahun ini kita dapat 7,000. Apa yang jadi dalam database ni, mereka akan menjalani latihan yang tertentu dan daripada situlah kita kenal pasti mungkin dalam 100-200 orang yang betul-betul berbakat untuk dibawa oleh Magic ke pasaran yang lebih besar. Jadi masih ada peringkat sebenarnya, akan ada pemilihan di situ. Jadi yang mendaftar ini daripada 7,000 orang ini, siapa mereka sebenarnya? Adakah pelajar-pelajar ataupun lepasan universiti ataupun usahawan yang sedia ada yang telah pun menceburi bidang keusahawanan, bagaimana? Sebenarnya mereka ini adalah rakyat Malaysia. Yang kita pasti bahawa mereka ini telah ada yang lepasan SPM, ada yang tidak berjaya dan tidak cemerlang dalam pelajaran. Jadi tugas kami di Kementerian Kewangan adalah untuk bertemu dengan mereka. Mereka kebanyakan hendak menjadi seorang usahawan untuk berniaga dan sebagainya. Tetapi peluang itu tidak wujud. Oleh yang demikian, melalui One Mat Bootcamp yang saya cakap tadi, yang 1 hari tadi, kita dapat membawa adik-adik tadi, kita perkenalkan apakah itu keusahawanan, kita bawa pakar-pakar ataupun ada juga usahawan yang telah gagal supaya mereka dapat tahu, okey, saya gagal kerana apa. Sekarang orang kata hendak maju kita perlu gagal. Okey, daripada kegagalan tersebutlah kita baru tahu, okey, orang ni betul-betul hendak menjadi usahawan. Di situlah yang cantiknya framework tadi. Daripada situ kita bawa ke Magic dan di Magic itu, Magic merupakan pusat sentilah untuk semua keusahawanan. Ia merupakan satu ekosistem, satu community keusahawanan. Bayangkan kalau kita hendak ada satu idea yang baik, kita pergi ke Magic, apa yang kita nak? Contohnya kita nak mengembangkan idea. Ada agensi-agensi di situ yang boleh membantu. Kita perlukan latihan. Ada agensi-agensi yang akan terlibat dengan melatih mereka untuk bagaimana nak memasarkan atau mengembangkan idea mereka. Tetapi sekalinya idea itu telah masak, telah bersedia, bagaimana nak dipatenkan? Ada agensi di situ yang boleh dipatenkan dan akhirnya di penghujungnya kita nak menubuhkan syarikat ataupun mendapat pembiayaan. Semua ada di situ. Kita bayangkan bahawa sekiranya kita dapat menyediakan prasarana tadi, semua buat satu bumbung, kita akan dapat bersama-sama berbincang apakah masalah. Kalaulah ada wujudnya perlu networking tadi, kita secara kelompoknya kita dapat berbincangkan. Okey, ini ada masalah A, B, C, D, E, F. So kita mungkin dapat menyelesaikan segalanya sebab kita semua berada di situ. Jadi pokoknya kita perlu ada ideanya. Lepas tu ada proses daripada kosong itu sehinggalah berjaya bimbingan. Setiap langkah, setiap proses itu akan diberikan oleh Magic. Dan perkhidmatan ditawarkan oleh Magic juga saya difahamkan termasuk bantuan infrastruktur dan juga perkhidmatan, akses untuk memulakan dan juga modal serta pelaburan, mencipta metodologi dan latihan dengan universiti yang Doktor sebutkan tadi dan juga pusat penyelidikan peringkat antarabangsa bukan sahaja di tempatan. Dan untuk merealisasikan semua perkhidmatan ini,
siapakah yang berada di belakang Magic, pakar-pakarnya? Mungkin boleh Doktor penjelaskan di sini. Macam saya nyatakan tadi, ia merupakan satu komuniti keusahawanan. Apabila kita hendak melaksanakan program Magic ini dahulu, kita berbincang dengan semua pemain-pemain dalam industri keusahawanan. Sebab kita tahu selama ini kebanyakan sektor keusahawanan ini hanyalah digerakkan oleh agensi kerajaan. Betul. Ini tidak boleh. Sebab kita hendaklah mengetahui bahawa sebenarnya keusahawanan adalah terlibat dengan sektor swasta dan juga NGOs. Oleh demikian, kita ambil tiga-tiga komponen tadi, agensi awam, swasta dan juga NGOs, kita berbincang bersama-sama. Okey, apakah yang diperlukan? Kami ini semuanya berada di belakang Magic. Okey, contohnya sekiranya mereka mengatakan bahawa industri ataupun swasta lebih tahu mengenai prasarana, mengenai pasaran, mengenai bekalan tenaga kerja, mengenai talent tadi. Okey, mereka ini akan memberi idea, input kepada Magic. Membagi signal, itu yang penting tu. Signal ini yang kita akan jadikan untuk menjadi kita punya polisi ataupun gerak kerja ataupun framework ataupun polisi yang hendak kita ketengahkan. NGO yang merupakan mata ketiga kita mungkin akan juga memberi maksud bahawa okey, bukan sahaja sektor swasta, agaknya social enterprises, alam sekitarnya, isu-isu sosialnya, mereka juga akan memainkan peranan. Okey, sebab kita tahu bahawa sekarang ni anak-anak muda kita dengan adanya media sosial tadi, mereka bukan saja berkecimpung untuk mendapat duit, tetapi mereka juga ada perasaan untuk memberi pulangan kepada masyarakat. Itu yang social enterprises, macam saya cakap tadi kan. 50 juta kita sediakan untuk keusahawanan yang biasa dan 20 juta tadi untuk social enterprises. Dan Doktor, sekarang ni mungkin apabila saya dengar penjelasan daripada Dr. Amin tadi, tumpuan Magic ini lebih kepada mungkin teknologi ICT. Mungkin bidang-bidang lain juga boleh diketengahkan untuk Magic ini? Magic diwujudkan untuk semua. Kita ada dalam kita kategori klusterkan tadi ada lebih kurang 11 ataupun 12 kluster. Bidang oil and gas, textile, franchising dan segalanya. Memang Magic akhirnya akan menangani atau membuat program-program untuk mereka ini semua. Tetapi bagi memberi fokus di awal-awal tahun ini, kita akan memberi fokus kepada apps ataupun tech. Kita akan lihat bioteknologi dan juga kita akan lihat social enterprises. Sebab kita merasakan bahawa tiga bidang ini akan dapat memacukan untuk menjadi sebuah negara maju, kita boleh dapat dalam wawasan 2020. Tetapi untuk menjadikan kita negara yang berpendapatan tinggi tadi, okey, inilah tiga bidang yang akan dapat memacu kita. Yang paling berpotensi. Kita ada yang lain. Kita akan bekerjasama dengan PUNB, kita akan bekerjasama dengan MARA, dengan Pharma contohnya. Sebab mereka ini sudah ada, kelompok-kelompok sudah ada inkubator mereka. So, kita akan bekerjasama, akan membantu. Tetapi ada juga industri-industri biotech, contohnya industri-industri yang apps dan juga social enterprises tadi agak kurang mendapat tumpuan sekarang. Sebab semua dah ada. Kita tidak mahu kita punya peranan yang tadi bertindih. Kita mahu supaya semua dapat bermain. Sebab kita satu Malaysia, kita perlu bergerak sebagai satu negara untuk mencipta negara menjadi negara usahawan tadi. So peranan masing-masing wujud. Cuma kita akan support. Tetapi untuk tahun-tahun awal ini, kita akan memberi fokus kepada tiga ini dahulu. Betul. Dan saya difahamkan juga Magic ini diletak di bawah MOF, dan ada juga organisasi lain yang mungkin program-program lain yang telah pun diwujudkan sebelum ini seperti OneMed. Jadi bagaimana program-program ini semua yang untuk melahirkan usahawan ini saling bekerjasama untuk menjayakan Magic ini? Program ini diwujudkan di bawah National Blue Ocean Strategy, Strategi Lautan Biru Kebangsaan. Bermaksud kita berkolaborasi dengan sesiapa saja yang berkepentingan. Jadi OneMed ni contohnya, kita cuba menjelajahi Malaysia untuk bertemu dengan pakar-pakar usahawan, adik-adik tadi. Ada yang sudah jadi usahawan, ada yang baru nak belajar jadi usahawan. Jadi OneMed itu tujuannya. Dan daripada best of the best, yang terbaik daripada kalangan yang 7,000 tadi, kita akan beri kepada Magic untuk lebih digilap bakat mereka. Jadi itu kesinambungan dia. Tetapi macam saya cakap tadi, kita bermain bersama-sama dengan entiti-entiti lain. Jadi kadang-kadang kita perlu OneMed tu mungkin boleh datang pada Pharma, OneMed itu boleh datang daripada PUNB, OneMed itu datang pada MDEC dan sebagainya. Sebab hasrat yang Perdana Menteri apabila dia mencadangkan OneMed dan Magic tadi, OneMed
akan mencipta 5,000 orang usahawan dalam 1 tahun. Maksudnya setiap tahun. Setiap tahun. Maksudnya 13 juta kita 46% rakyat Malaysia kita ni adalah golongan muda. Jadi setiap orang itu kalau 5,000 setiap tahun, agaknya hingga akhirnya dapat kita capai kepada mereka semua. Itu hasratnya lah. Jadi setiap orang akan jadi usahawan. Berskala kecil mungkin dengan bimbingan Magic ini akan ke persada antarabangsa. Dan juga siapa yang akan layak ataupun boleh memohon untuk fasa seterusnya ini, Doktor? Dan bila? Untuk sejurus mungkin minggu depan agaknya lah. Kita akan melihat database tadi. Bekalan data yang mana 13,000 orang tadi yang telah tahun depan, tahun ini. Daripada situ kita akan klusterkan mereka dan seterusnya kita akan buat program-program tertentu dengan bimbingan, dengan bantuan daripada entiti-entiti yang lain tadi yang berkepentingan, daripada NGOs-nya, daripada agensi swasta dan juga agensi kerajaan, MARA, MITI dan sebagainya. Daripada situlah kita akan cuba tanya mereka apakah kepentingan mereka, apa yang mereka mahu buat dan sebagainya. Dan program-program selanjutnya lah kita akan dan akhirnya kita akan cuba mencari pembiaya. Kekuatan Kementerian Kewangan adalah kerana kami yang mengeluarkan wang-wang untuk pembiayaan tadi. Jadi kami tahu di manakah keupayaan juga bagi di manakah pembiayaan itu ada. Daripada situlah kita akan panggil mereka dan kita cuba salurkan. Dan agaknya bila kita tahu di manakah fund itu tadi, dana itu tadi, lebih teratur pengeluarannya agak. Jadi doktor sebut tadi mengenai database itu. Jadi kepada mereka yang mungkin belum lagi tersenarai dalam database seperti saya, kalau berminat selepas ini, ke mana saya perlu rujuk? Ataupun sudah ada laman sesawang yang sudah diwujudkan untuk Magic ini? Ada? Untuk OneMed yang 7,000 tadi lah yang akan datang. Again, kita akan ada setiap tahun. Sila lawati www.onemed.org. met.org. Di situ boleh didaftarkan diri mereka dan kita akan cuba ada beberapa program dengan mereka. Kemudian untuk melihat apakah Magic maklumat mengenai Magic, www.mymagic.org.my. Tiada had umur di situ, Doktor? Untuk tumpuan pertama ni kita melihat kepada generasi muda, iaitu 40 tahun dan ke bawah. Jadi saya masih layak. Saya tak layak lah. Baik, terima kasih Doktor atas penerangannya itu yang cukup saya rasa membantu dan ramai yang pastinya yang akan berminat untuk menyertai Magic selepas ini.